bil ma'ruf. Ketaatan itu hanyalah dalam hal-hal yang baik saja. Jadi kita faham, hak dalam mentaati pemerintah ini adalah dalam hal-hal yang ma'ruf saja. Lain daripada itu, lain daripada ma'ruf, lain daripada benda-benda baik, lain daripada benda-benda yang harus, maka haram kita mentaatinya. Khususnya dalam perkara-perkara yang haram. Pemerintah suruh kita buat maksiat, pemerintah membawa maksiat kepada kita untuk diikuti, maka pada ketika itu haram kita mentaati mereka. Tetapi sekiranya hal-hal tersebut hal yang harus, bukan saja baik tapi harus. Dalam Islam pun tak haram, seperti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Itu dalam hal-hal yang harus. Maka sebenarnya dia kembali kepada kewajipan mentaati pemerintah. Jangan main. Jadi lampu merah kena berhenti, lampu kuning kena bersedia untuk berhenti, bukan tekan minyak nak pergi lagi laju. Dan lampu hijau kena jalan. Jadi itulah cerita dia. Jadi itu erti kefahaman mentaati pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Allah. Seterusnya kata Nabi SAW, fa innahu man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang sesiapa yang hidup selepas daripada kewafatanku, maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Ini pun saya rasa tidak cerita tentang perselisihan kan. Perselisihan, Nabi tak kata perpecahan pun. Sesiapa yang hidup selepas kewafatanku, dia akan melihat perselisihan. Kerana setiap perpecahan itu berpunca, bertitik tolak daripada perselisihan. Dan perselisihan ni ada benda perselisihan yang tak ada masalah, okey. Kerana ia dikawal agar tidak berlaku di sana perpecahan. Tetapi di sana ada perselisihan yang membawa kepada perpecahan kerana sikap-sikap manusia. Dia berselisih untuk berpecah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW, Nabi wafat. Di hari kewafatan Nabi, para sahabat dah pun berselisih, tapi belum berpecah. Berselisih pasal apa? Nak ke bumi kat mana? Nak tanam kat mana Nabi SAW? Ada kata tanam di sini, ada kata tanam di perkuburan Baqi', ada kata tanam dalam rumah. Itu satu. Perselisihan lagi, nak lantik siapa jadi khalifah. Berselisih. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menyelesaikan perselisihan tersebut dengan metodologi yang ditinggalkan oleh Nabi. Iaitu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis." Bila berlaku perselisihan ini, tetaplah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang di mereka ini beri petunjuk selepas daripada kematian dan kewafatanku. Berpeganglah dengan mereka dan gigitlah dengan gigi gerham kamu. Nah, abang bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menggunakan metod yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselisih ya, kembali pada Nabi. Berselisih, kembali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak peristiwa. Bukan ini saja, banyak lagi. Peristiwa isu antara Abu Bakar radhiyallahu anhu, isu tentang pembahagian harta pusaka, isu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Musa Al-Asy'ari tentang masalah ketuk pintu. Yang ni datang ke rumah orang, ketuk rumah orang 3 kali. Lepas tu orang tak buka, kita kena balik. Ada hadis Nabi. Umar Al-Khattab periksa hadis ni daripada mana. Dia cek, dia kaji, kerana nak memastikan benar ia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak benar daripada Nabi, ini satu pendustaan, dan pendustaan boleh membawa kepada perselisihan berpanjangan. Sebab tu orang kita sampai hari ini tuan-tuan dan puan sekalian tak habis-habis lagi berselisih. Sebab satu pakai hadis palsu, satu pakai hadis dhaif.
Satu lagi, tak mau hadis palsu, kami tak mau hadis dhaif, kami nak hadis sahih saja. Macam mana tak berselisih? Itu antara itu metod yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi dah sebut, hadis ini jelas menggambarkan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi, dan ia merupakan tanda-tanda kenabian. Kerana Nabi memaklumkan kepada kita perkara yang akan dan bakal berlaku, iaitu tentang perpecahan umat. Hadis ini disokong oleh hadis yang lain, iaitu sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Akan berpecah umat ini kepada 73 golongan. Kesemuanya akan masuk neraka melainkan satu golongan saja. Hadis ini pun menggambarkan perselisihan. Perselisihan yang Nabi gambarkan dengan perkataan kathira. Banyak sangat perselisihan yang kamu akan temui. Banyak pun dalam hadis Nabi pun, para sahabat pun banyak perselisihan sesama mereka dan di antara mereka. Tetapi penyelesaian di zaman mereka ada. Sikap berusaha untuk kembali kepada Nabi itu tinggi. Berbeza dengan kita pada hari ini, sikap berusaha untuk kembali kepada Nabi itu kurang. Sikap nak kembali kepada orang lagi banyak daripada nak kembali kepada Nabi SAW, menyebabkan sebilangan besar daripada sunnah Rasul ditinggalkan, diabaikan, dan menyebabkan perselisihan, perpecahan berterus berpanjang. Itu yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, perintah supaya berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-tuan, saya cerita itu ni dalam satu program. Saya teringat guru saya, Syekh Ahmad Al-Manna'i, seorang yang jaguh antara yang jaguh dalam ilmu tafsir di Jordan. Dia seorang yang buta. Jadi saya dan sahabat saya setiap pagi Sabtu ataupun pagi Khamis kami ke rumah dan mengaji lepas daripada subuh. Kami mulakan pengajian dengan tafsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, iaitu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahulukan sesuatu lebih daripada Allah dan lebih daripada Rasul. Sampai kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Ayat yang kedua, iaitu wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Kata Syekh Ahmad Al-Manna'i, guru kami, menafsirkan ayat yang pertama. Maksudnya, nak tinggikan suara lebih dari suara Nabi pun tak boleh, apatah lagi nak mendahulukan perkataan kita melebihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, zaman Nabi orang bincang bab tinggikan suara. Turun ayat Al-Quran menegur tindakan umat Islam pada ketika itu, sebahagian daripada mereka. Antara asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat tersebut, kata Syekh Salim Ibn Eid Al-Hilali dan Dr. Musa Ali Nasr dalam kitab mereka yang baru. Ini kitab antara kitab yang paling lengkap setakat ini dalam membicarakan tentang asbabun nuzul, iaitu al-isti'ab fi ma'rifatil asbab. Al-isti'ab fi ma'rifatil asbab. Sebab di sana ada satu kitab lagi nama Al-Isti'ab juga, karangan Ibnu Abdul Bar. Itu ulama kurun ke-4 ke-5 Hijrah, yang mana disusun kitab tu Al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab, pada mengenal dan menghimpunkan nama-nama sahabat Nabi.
Tapi al-isti'ab yang dikarang susun oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali dan Dr. Musa Al-Nasr adalah al-isti'ab pada mengenali dan mengetahui tentang asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi dia bahaskan antara yang disebut riwayat-riwayat, antaranya kerana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka berdua berselisih pandangan di hadapan rumah Nabi, duk lawan-lawan bertojek. Bertojek ni maksud dia adalah berselisih pandangan. Saya mempromosikan bahasa ibunda saya lah. Maksudnya mereka berbincang, bertengkar sehingga mengangkat suara, tinggi suara. Turun ayat ini menegur perbuatan Umar dan perbuatan Abu Bakar. Tuan-tuan, sahabat Nabi tak apa. Mereka dididik, dibetulkan oleh wahyu. Kita siapa dia buat betul kita? Siapa dia? Ustaz hak jadi imam pun tak larat sampai meleleh elok nak tegur mak sah. Ni sah. Ustaz ni. Tu tak puas hati kat belakang. Duk geli-geli. Ustaz ambil tak salah. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala pelihara. Allah Subhanahu wa taala perbetulkan kesilapan-kesilapan mereka. Kita siapa? Moga-moga ilmu kita memperbetulkan kesilapan kita dengan usaha gigih dan kehendak kita untuk memperbaiki kesilapan-kesalahan kita. Jadi bila wahyu turun, tinggi suara, teguk pasal tinggi suara depan rumah Nabi. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tuan-tuan dan puan sekalian, teriak, menangis, balik ke rumah dia, tak keluar mai jumpa Nabi berapa hari. Nabi SAW tanya pasal apa? Pasal rupa-rupanya sahabat Nabi ni dia jenis cakap kuat, suara derah. Ini lagu saya lah, cakap kuat. Mula-mula orang duk betul speaker. Itulah lah kali orang kata lawak speaker dekat sangat. Dia ni cakap kuat. Jadi dia berasa ayat tu turun menegur dia sebab suara dia terlalu kuat. Kata Nabi SAW, ayat ni turun bukan kerana suaramu pun. Apa yang saya nak cerita di sini, dulu tinggikan suara lebih daripada suara Nabi pun Allah Subhanahu wa taala tegur. Apatah lagi perbuatan, mendahulukan perkataan kita, mendahulukan akal logik kita lebih daripada perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terlintas di jiwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana telah Allah pilih jiwa-jiwa mereka untuk menjadi sahabat Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena tahu hadis dalam sahih Al-Imam Muslim dan Sahih Bukhari dan Muslim telah menjelaskan bagaimana para sahabat ini radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi. Allah pilih. Allah Subhanahu wa taala nak pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Allah tengok dulu hati Muhammad terpilih, dan nak pilih orang-orang yang nak menjadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala pilih pula, pilih hati-hati mereka. Pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan yang paling tepat. Jadi ini tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu kita tak temu para sahabat, tak pernah terlintas di hati para sahabat